Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Okey, disebabkan tidak ada yang respon, jadi cikgu kena rakam lah. Okey, untuk kelas hari ini tapi soalan ini semua sudah dibagi di grup. Okey, jadi sebelum kamu tengok rakaman ni, kamu mesti cuba dululah. Cuba buat. Jangan tengok ni sambil buat. Kalau tengok sambil buat, maksudnya kamu tidak ulang kaji. Okey, kita jangan buat kerja lepas tangan saja. Maksudnya mau siap saja cepat, tapi langsung tidak dapat apa-apa, tidak ingat apa-apa. Okey, jadi latihan hari ini ni sebenarnya ini adalah ulang kaji Latihan ulang kaji. Okey, latihan ulang kaji yang pernah kamu belajar, pernah kamu buat. Okey, contohnya dalam ini dia kata ada dalam bab 4 dulu pun kamu sudah pernah melukis segitiga sama sisi. Jadi kita guna dalam soalan ini. Okey. Sekarang kita di bab yang 5, tapi dia ada kaitan lah dengan, saya ambil soalan ini, saya buat soalan ni supaya dia berkait dengan bab 4, supaya kita ingat balik lah apa yang kita pernah belajar dulu. Okey. Lepas tu yang kemarin punya kelas pun ada juga, kita sudah belajar kemarin. Kepada yang join, alhamdulillah. Okey. Kalau siapa yang belum join kelas kemarin, dia kena tengok dulu video yang kemarin, baru dia boleh buat soalan inilah. Okey. Jadi apa soalan hari ini? Okey, soalan dia, lukiskan sebuah taman berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 cm. Jadi hari ini kita belajar melukis. Kita mantapkan melukis cara kita melukis. Kita mantapkan. Kita ingat baliklah. Okey, ada sebuah taman, bentuknya segitiga sama sisi, panjang sisi dia 10 cm. Okey, memang kita pernah belajar dulu. Okey, seterusnya bila lukis sudah taman segitiga tu, okey, lukiskan sebuah bulatan berjejari 2.6 cm di dalam segitiga tadi. Jadi kena faham soalan. Ada segitiga, dalam segitiga ada bulatan, sebuah bulatan berjejari 2.6 cm. Okey, syarat dia apa ni? Bulatan yang anda lukis mesti berada di dalam bentuk segitiga. Maksudnya mesti berada di dalam segitiga lah bulatan kamu tu. Dan tak boleh menyentuh sisi segitiga. Mesti berada di, boleh kata di tengah lah juga. Okey, ada segitiga, ada bulatan di tengah. Bulatan itu dia punya lilitan yang tepi tu jangan sentuh sisi segitiga itu. Jadi kamu kena pandai-pandai cari penyelesaian dia macam mana supaya tak sentuh. Okey, kamu boleh anggar-anggar je pun. Okey, tak semestinya betul-betul di tengah-tengah. Mungkin lari sikit pun tidak ada masalah. Okey, asalkan jangan sentuh segitiga itu Bulatan itu jangan sentuh segitiga. Okey, selepas itu dengan anggapan pusat bulatan masih belum dijumpai. Dia kata selepas itu bila kamu siap sudah lukis bulatan tadi tu, dengan anggapan pusat bulatan itu masih belum dijumpai. Sebenarnya bila kamu lukis bulatan tadi kan sudah ada lubang dia kan, titik pusat bulatan dia. Tapi dalam soalan ni dianggap kamu tidak ada lubang itu. Kita anggap tidak ada lubang itu. Jadi dia kata gunakan kaedah melukis yang telah dipelajari kemarin. Ini tengok yang kemarin punya video. Untuk mencari kedudukan pusat bulatan itu. Maknanya untuk membuktikan betulkah yang lubang tadi itu adalah pusat bulatan dia. Kita mahu cari lubang itu. Kita sudah tahu lubang itu bila kamu tekan jangka lukis kan ada lubang. Lubang itulah pusat dia yang sebenarnya kan, kita sudah tahu. Cuma sekarang ni kamu kena tahu kalau dalam soalan exam, soalan apa-apa, ujian kah, dia bagi bulatan kosong, tidak ada lubang apa-apa. Jadi macam mana kamu mahu tahu di manakah kedudukan sebenar lubang itu? Itulah soalan ini. Jadi kita pura-pura tidak tahu di mana lubang itu
Bila kamu sudah jumpa pusat nanti, labelkan dengan huruf O. Okey, labelkan dengan huruf O. Itu sajalah. Lepas yang merah ini, peringatanlah siapa belum tengok video kemarin, maka kena tengok dulu yang kemarin baru boleh buat yang hari ni, yang tugasan hari ni. Okey, jadi kita ingat balik. Dia kata tadi kena bina segitiga. Taman tu berbentuk segitiga. Jadi apa langkah pertama dulu? Kamu tengok balik nota kamu, ulang kaji balik. Langkah pertama kita bina satu garisan. Okey, kita bina satu garisan guna pembaris kamu dengan pensel. Bina saja satu garisan tapak segitiga itu dululah. Okey, ini awal-awal Tak kisah panjang dia berapa. Garisan ini sepanjang mana pun tak kisah. Kita ukur nanti lepas ni. Ini first step dia. Lepas tu kita tandakan dengan satu, buatlah dengan kamu punya pensel, tandakan di mana kamu mau start dia segitiga ni. Mau start di sini, tandakan. Contohnya di sini saya tanda. Okey, bila saya tanda di sini, yang titik di tengah ini, kalau saya kasih zoom, titik di tengah ini, ini titik dia ni adalah tanda dengan huruf A lah contoh. Okey, jadi saya guna pen merah. Okey, ini yang kita buat dululah kan step dia, jangan lupa. Okey, lepas tu dia kata segitiga itu sisinya adalah 10 cm. Ambil jangka lukis kamu 10 cm. Daripada kosong ni kamu tekan pada pembaris. Okey, ataupun kamu letak di sisi pembaris, tengok 10 cm daripada kosong sampai 10 cm. Ini kangkang dia ni. Okey, kamu pindahkan ke mana? Tekan di A. Ni A kamu tadi. Okey, lepas tu kamu buat tanda macam mana? Saya kasih zoom lagi, zoom out. Kamu buat tanda. Okey, di sini satu. Dan di atas sini satu. Ataupun terus sambung pun tak apa. Daripada sini terus sambung ke sana pun tak apa. Gitu. Okey, lepas tu jangan ubah dia punya kangkang dia. Tekan pada sini pula. Jangan ubah kangkang dia ni. Hati-hati jangka lukis kamu tu jangan ada yang longgar lah. Kalau ada longgar kena ketatkan dengan screwdriver dulu di sini. Ada skru kan di sini. Kalau kamu punya jangka lukis tu ada skru. Jadi ketatkan dengan pisau ke dengan apa supaya dia ketat lah. Okey, kalau longgar dia bergoyang maka dia akan berdouble garisan kamu nanti tu. Jadi ini kamu ulang benda yang sama. Okey, letak di A di sini. Tadi tu A di sini, kamu sambung macam ni. Okey. Jadi alihkan jangka lukis. Sekarang kita labelkan di sini titik B. Kasih zoom lah. Sini B. Kan di sini C. Ataupun A, B, C. Ataupun A, B, C. Tak kisahlah. Okey. Jadi di sini segitiga kita sudah mau dapat. Hampir dapat sudah. Jadi kita sambungkan sahaja semua titik-titik A, C, B itu ataupun A, B, C itu. Jadi kita sambungkan. Saya guna pen warna hijau. Okey, sambungkan di segitiga kita. Okey, sambungkan. Satu lagi yang di bawah dia. Saya kasih warna hijau lah semua tiga sisi tu. Segitiga ada tiga sisi kan. Jadi kasih hijau lah warna sisinya. Okey, jadi ini segitiga kita. Dan kalau kamu tidak yakin, kamu cek sendiri. Betulkah ini 10 cm? Yang tadi okey lah. Di sini memang 10 cm kan. Tengok cek pembaris. 0 hingga 10. Betul lah 10 cm. Lepas tu di atas sini kamu cek juga. Betulkah 10? Ngam. 10. Kalau kamu was-was. Daripada 0 hingga 10. Lepas tu yang sini pun sama. Kamu cek lah. Bila kamu cek, betulkah 10? Kalau ngam, maksudnya cara kamu melukis ataupun jangka lukis kamu tu mantap. Okey, ataupun orang bilang mantul. Gitu kan. Ini 10. 0, 10. Jadi ngam. Okey. Okey, jadi label di sini 3 cm. 3 cm pula. Label di situ
cm. Jauhnya 10 cm. Kau kasi dekat-dekat sikit lah. Jadi sisinya sama panjang. Buat tanda yang macam ni lah. Ni. Ni maksudnya sisinya sama panjang. Okay. Jauh ni saya label ni. Kalau saya padam balik yang ini. Okay. 10 cm. Okay. Itu yang. Okay. Ini baru segitiga. Lepas tu dia kata ada bulatan di tengah ataupun di dalam segitiga. Jadi macam mana bulatan dalam segitiga itu? Okey, jejarinya berapa tadi? Okey, jejarinya adalah 2.6. Jadi ambil pembaris kamu tadi. Okey, ambil pembaris kamu ukur 2.6 dengan jangka lukis dulu. Okey, ambil jangka lukis, ukur 2.6. Kalau saya kasih zoom supaya nampak sikit. Ni. Daripada kosong di sini hingga 2.6. Soalannya 2.6 kan? Lebih ni kalau di tengah sini 2.5. Ini 2, ini 3. Kalau di tengah-tengah itu 2.5 kan? Dia lebih sikit sebab dia mahu 2.6. Lebih satu lagi. Jadi 2.6. Okey, buatlah satu bulatan. Okey, satu bulatan yang tidak menyentuh segitiga itulah. Okey, jadi kalau kamu buat. Okey, yang sesuai lah. Jadi kalau kamu buat. Tengok saya punya bulatan ni contoh saya buat dulu kan. Tengok saya punya bulatan ni melanggar menyentuh panjang sisi yang ini. Jadi kamu kena adjust supaya dia tidak berlanggar dengan sisi segitiga itu. Jadi anjak sikit lah. Kamu boleh main try padam-padam kan. Padam-padam buat supaya dia betul-betul. Jadi saya kena adjust supaya dia. Saya boleh adjust lah sebab guna teknologi ni senang je kita adjust begitu. Tapi tengok. Tapi itulah kelemahan teknologi. Jadi saya terpaksa buat balik juga. Okay. Jadi saya buat balik. Harap-harap ini betul lah sudah kan. Okay. Bila saya buat balik. Okay. Ada sikit lah. Tapi yang ini tidak. Kalau kena yang garisan ini. Kalau saya zoom, saya tidak kena ni garisan sisi segitiga kan. Yang garisan ini tidak apa. Ini maksudnya sama panjang. Ini bukan segitiga ni. Ini maksudnya tanda sama panjang. Kalau kena bulatan tidak apa. Okay. Yang macam ni. Tapi jangan kena yang garisan sisi ni. Saya punya okey. Okay. Kebetulan lah jadi kan. Jadi saya anjak sikit. Okay. Jadi ini bulatan berjejari. Okey, bila kamu tekan jangka lukis, dia ada lubang di tengah kan. Ini sebenarnya adalah pusat bulatan lah. Tapi dalam soalan ini kita pura-pura kita tidak tahu lubang itu. Jangan kamu terus tanda. Wah, ada bulatan di tengah tu. Kamu ambil pen kamu buat tek lalak. Kamu buat tek lalak macam ni. Ni jangan tanda awal-awal. Kita guna kaedah yang betul. Jadi kaedahnya macam mana kita mahu tahu pusat bulatan itu? Kalau lubang itu tidak ada. Okey, jadi saya padam. Saya padam balik yang tai lalat tu. Okey, macam mana kaedah dia? Ini adalah video ini adalah pelajaran yang kemarin Siapa belum join, dia tak tahulah macam mana mau buat. Yang belum belajar. Kalau sudah belajar, alhamdulillah. Jadi cara dia kita bina sekurang-kurangnya 2 perentas. Pada bulatan macam mana? Cara pertama kita bina 2 perentas. Okey, 2 perentas kamu gariskan sahaja mana-mana perentas yang kamu suka. Panjangnya tak kisah. Jadi contohnya saya pilih perentas yang ini. Alamak, saya guna pen hitam lah. Okey, contohnya ini perentas saya yang pertama. Buat satu lagi perentas. Tak kisah perentas dia. Ni tidak kena. Saya kasih buat balik lah. Okay. Tak kisah dia punya perentas itu macam mana, dia punya saiz dia panjang ke pendek. Tapi jangan terlalu pendek lah, nanti susah juga kan. Okay, macam ni satu. Hasil satu lagi tu, kalau boleh yang jauh sikit lah, jangan bertembung dengan yang perentas tadi. Contohnya begini kah. Saya guna pen warna pink lah. Wih, besar pula dia punya ni. Okay. Perentas yang kedua adalah yang warna pink ni Yang warna pink tu. Ok,
Okey, itu step pertama. Step kedua, kamu kena bina pembahagi dua sama serenjang. Okey, pembahagi dua sama serenjang, ambil jangka lukis. Ada dua kan perentas. Ini perentas pertama, perentas kedua. Jadi kamu kena bina pembahagi dua sama serenjang pada perentas ini dan pada perentas ini. Ada dua lah pembahagi dua sama serenjang. Okey, kalau yang perentas ini, tahu serenjang tu apa? Serenjang tu maksudnya garisan yang berserenjang dengan ini. Maksudnya kita dapat teka garisan itu mestilah bila kamu lukis yang betul-betul nanti dia ada sudut 90 darjah. Maknanya tegak lah. Kita sudah tahu garisannya mungkin yang ini kan. Dia tidak akan jadi yang macam ni. Kalau macam ni tidak 90 darjah begini kan. Tegak. Kalau tegak tu maksudnya 90 darjah. Jadi kita boleh teka garisan dia tu. Dia akan jadi macam ni nanti. Ni belum lagi kita start lah lukis yang sebenar. Tapi kita kena teka dulu. Oh, garisan itu akan macam ni nanti. Di sini ni garisan itu. Okey, di situ tu. Sama juga dengan yang pink ni. Mana garisan yang dikatakan pembahagi dua sama serenjang? Garisan pink, yang perentas pink ni. Ni namanya perentas pink. Kita tahu dia mesti garisan tu macam ni. Sebab kalau macam ni baru dia akan jadi 90 darjah di sini. Jadi kita dapat teka dulu. Kita kena teka dulu. Kita teka dulu kedudukan dia. Dia tidak akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni kan, miring tu. Ini kan bukan 90 kah yang ni? Tidak kan? Jadi kita dapat teka dulu. Kita terpaksa teka dulu supaya kita tahu sekurang-kurangnya di mana kedudukan yang mungkin, kedudukan yang pembahagi dua sama serenjang itu yang mungkin berada. Di mana dia berada. Okey, yang hitam itu kita start dulu. Okey, cara dia melukis pembahagi dua sama serenjang. Okey, kita tengok balik. Okey, ini kalau ikutkan asal tadi panjang dia macam ni kan. Okey, ini jangka lukis, ini panjang asal. Kamu ubah kangkang dia tu, tak kisahlah macam ni kah, panjang sikit kah. Jangan terlalu panjang sangat, nanti jauh pula. Kalau kecil sangat tak boleh. Nanti dia jadi susah. Okey, jadi kamu ubah kangkang kamu tu. Contohnya saya pilih macam ni. Ikut kesesuaian. Okey, cara dia kita buat X. Maksudnya kita buat tanda. Kalau saya buat terlalu pendek macam ni kan, nanti dia akan jadi terlalu berlanggar dengan garisan merah. Inilah berlanggar. Jadi saya ubah kangkang itu besar sikit supaya dia jauh sikit lah. Supaya dia jauh sikit. Jadi kita buat satu tanda di sini. Oh, pink, sorry. Saya guna warna. Ini hitam kan. Jadi perentas hitam tu saya guna warna hitam lah. Merujuk kepada perentas yang hitam itu. Saya buat tanda di sini satu. Okey, kangkang itu jangan ubah. Buat satu lagi tanda di sini. Okey, di sini. Ini satu di sini, satu di sini. Kangkang tu jangan ubah. Sama juga ulang balik step dia. Guna yang satu hujung lagi. Hujung sini. Tekan. Buat lagi satu. Kita cari X yang tadi. Kalau kamu tengok kan dia ada X. Di sini ada X. Lepas tu di sini satu lagi kan. Jadi kita tengok. Di sini akan ada. Oh, dia tidak berapa panjang. Jadi saya ulang sikit lah yang ni. Ulang balik supaya dia panjang sikit lah. Gitu. Kan ada dua X. Sini satu kan. Ini pun tak berapa panjang ni. Saya panjangkan sikit. Okey. Jadi sambungkan X hitam ni dengan hitam ini. Guna pembaris. Okey, guna pembaris. Sambungkan saja kedua-dua X itu. Sambungkan. Bila sambungkan, kamu boleh kasih lebihkan. Lebihkan sikit ataupun panjangkan sikit lah. Jadi lebihkan sikit. Tidak semestinya betul-betul di atas X tu lebihkan sikit pun tak apa. Lebihkan sikit. Ini. Ini pun lebihkan sikit. Okey, lebihkan sikit. Okey, ini adalah pembahagi dua sama serenjang untuk perentas ni. Kalau kamu perasan, kan cantik dia punya ni kan 90 darjah kan. Tengok kalau saya zoom, ni 90. Kalau kamu tak percaya 90 darjah, kamu guna apa? Boleh cek guna protractor. Kamu cek guna protractor, letak. Okey, letak protractor kamu betul-betul di tengah ini. Besarnya saya punya protractor ni. Kecilkan sikit. Okey, kamu
Tengok dia. Okey, ubah yang ini. Cuba kau tengok. Kan tegak kan? Ini protractor tengah-tengah kan? Ini kosong kan? Garisan yang ni. Garisan ni. Okey, ini kosong. 10, 20, 30. Tengok kan 90. 90 betul-betul di atas garisan ni. Tengok. Jadi ini betul lah. Maknanya pembahagi dua sama serenjang kamu tu memang betul-betul betul. Okey. Okey, jadi kita ulang benda yang sama lah untuk garisan pink lagi. Garisan pink benda yang sama. Okey. Buat kangkang dia macam mana kita mau pilih kangkang yang sesuai. Kamu letak dulu jangka lukis kamu tu. Kalau ikut yang asal dia, yang pink itu lebih kurang panjang ni kan, yang pink tu. Jadi kamu ubah supaya dia panjang sikit. Dia panjang sikit ataupun dia kecil sikit. Tapi biasanya ikut kesesuaian lah. Okey, jadi saya buat yang di sini dulu. Okey, satu tanda di sini. Warna pink Satu tanda di sini. Okey, lepas satu lagi tanda di bawah sini. Okey, lepas tu ulang benda yang sama, tekan di sini. Okey, tekan di situ. Okey, saya buat tanda sini. Okey, dan satu lagi tanda di sini. Kan ada X dia. Bila ada X maksudnya betul sudah kamu punya step. Okey, yang ini yang ini saya kasih panjang sikit lah supaya nampak dia punya X dia itu panjang sikit. Kan nampak X dia tu kan. Lepas tu ambil pembaris, sambungkan saja. Sambungkan saja kamu punya XX yang warna pink tu. Lebihkan sikit lah pembaris kamu tu, lebihkan sikit dia punya garisan, tak apa Okey. Kamu nampak dia serenjang. Macam ni cikgu tahu serenjang. Senang je. Kamu ambil protractor kamu. Letak di tengah-tengah tu yang pink tu Letak di tengah-tengah tu, kamu adjust dia punya ni supaya dia tengok dia. Okey, ini kosong. Garisan kosong kan di sini. Okey, ini garisan kosong. Yang pink tadi kan di bawah tu. Ni kosong. Kosong 10, 20 sampai 90. Betul-betul di garisan ini 90. Jadi itu adalah berserenjang. Jadi kita ada sudah dua. Inilah nama dia pembahagi dua sama serenjang. Ini pun nama dia pembahagi dua sama serenjang. Jadi hitam satu, pink satu. Okey, di mana pusat bulatan? Jadi kita guna kaedah tu, kita tahu. Kalau kamu buat betul-betul, pusat bulatan itulah lubang kamu. Yang kamu tekan pada kertas kamu tu. Itulah dia punya pusat bulatan. Jadi buat tak lalat lah sini, kecil-kecil, jangan buat besar sangat. Labelkan dengan soalan suruh kamu label dengan okey. Jadi inilah kaedah dia. Walaupun kita tidak tahu di mana kedudukan lubang, contohlah kita pura-pura tidak tahu di mana kedudukan lubang itu, kita boleh tahu dengan kaedah membuat macam ni. Buat perentas 1, perentas 2, buat pembahagi 2 sama serenjang yang pertama, pembahagi 2 sama serenjang yang kedua. Cari saja tempat persilangan dua garisan pembahagi 2 sama itu, pembahagi 2 sama serenjang itu. Itulah yang bertembung. Garisan yang bertembung itulah titik ataupun pusat bulatan. Okey. Jadi itu sajalah latihan dia. Satu saja soalan ni. Okey. Jadi kita sudah selesai. Okey, kalau tak faham, ulang balik video ni sampai kamu dapat lah. Okey, sampai kamu dapat. Jadi jangan padam segala jalan kerja dia. Jangan dipadam. Cikgu, macam mana cikgu boleh buat warna-warni? Kalau guna teknologi dia adalah warna kan, senang lah. Tapi kalau kamu guna pensel semua pun, kamu buat hati-hati. Jangan terlalu berterabur, crowded sangat. Okey, jangan terlalu berterabur lah. Maksudnya buat dengan kemas. Buat dengan kemas. Kalau mau padam dengan
Padam dengan betul-betul padam. Jangan ada kesan-kesan dia. Jadi bila kamu buat itu, first time kamu buat tu jangan terlalu tekan sangat. Bila kamu tekan sangat nanti kamu paksa tangan kamu tekan tu, bila terlalu terang dengan pensel tu dia susah mau padam. Buat secara lembut-lembut saja kan. Okey. Okey, jadi terhasillah satu taman bentuk segitiga. Okey, yang hijau ni panjang sisinya 10 cm dan di tengah ataupun di dalam segitiga ada bulatan berjejari. Oh, saya lupa mau labelkan jejari dia. Berapa cm? 2.6 kan? Jadi saya labelkan jejari. Jadi jejari adalah apa? Jejari adalah dari pusat bulatan ke lilitan bulatan. Tak kisahlah. Tak kisah kamu punya apa tu? Macam mana? Daripada sini ke sini kah ataupun miring sikit kah, begini kah? Yang penting dari pusat bulatan ke lilitan. Ini yang lilitan. Ini namanya lilitan, tepi sekali ni. Contohnya saya buat macam ni. Okey. Jadi ini adalah 2.6. 2.6. Nampak macam 6 ke tu? Tidak juga kan? Macam cacing je. 2. Okey, labelkan 2.6 cm. Tapi macam buruk lah saya punya label. Kamu punya tulisan lagi cantik kan? Jangan label lah. Jadi itulah untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipitang.